Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah buku teks matematik tingkatan 5. Okey, seperti pelajar tengok ni. Okey, buku teks matematik KSSM tingkatan 5. Okey, kita tengok tajuk apa yang kita pelajari di tingkatan 5 ni. Yang pertama sekali tajuk ubahan. Okey, seterusnya matriks. Matematik pengguna itu insurans. Matematik pengguna itu percukaian. Seterusnya kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi, nisbah dan graf fungsi trigo, sukatan serakan data terkumpul, dan last sekali pemodelan matematik. Okey, kita tengok tajuk yang pertama adalah berkaitan dengan ubahan. Okey, pelajar akan jumpa subtopiknya adalah ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan bergabung. Okey, so kat sini pelajar akan jumpa perkataan-perkataan yang biasanya ada dalam tajuk ubahan. Di antaranya seperti tadi, ubahan langsung iaitu perubahan secara langsung, ubahan songsang. Okey, ubahan songsang dan ubahan tercantum ni maksudnya ubahan yang digabungkan. Okey, jadi ini terus sajalah. Ini bentuk-bentuk ubahan. Okey, seterusnya tajuk yang kedua adalah berkaitan dengan matriks. So dalam tajuk matriks, topiknya adalah matriks dan operasi asas matriks. Okey. Pelajar akan jumpa perkataan matriks, matriks baris, matriks identiti, matriks laju, matriks segi empat sama, matriks segi empat tepat, matriks sifar, matriks songsang, pendaraban skala, penentu, peringkat dan unsur. Okey, so dalam tajuk matriks ni pelajar akan jumpa tentang apa itu peringkat. Okey, peringkat yang mana peringkat kita akan baca dari segi baris terlebih dahulu, kemudian barulah kita baca dari segi laju. Seterusnya unsur, unsur yang dimaksudkan adalah mengikut baris ke I dan laju ke J. Seterusnya ini adalah bentuk matriks. Okey, penambahan dan penakan matriks, contoh dia bagi macam ni. Okey, dan melibatkan operasi matriks adalah penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Lalu kita tengok satu persatu, dan last sekali melibatkan penyelesaian masalah adalah matriks songsang. Okey, matriks songsang. Okey, so dalam penyelesaian matematik iaitu penyelesaian persamaan linear serentak, pelajar boleh menggunakan kaedah matriks ataupun juga menggunakan kaedah penghapusan ataupun satu lagi adalah kaedah penggantian. Okey, ini adalah persamaan linear serentak. Okey, boleh menggunakan kaedah matriks yang mana kita akan aplikasikan matriks songsangan di dalam jalan kerja tersebut. Okey. Seterusnya adalah tajuk matematik pengguna itu insurans. Okey, so pelajar kalau biasanya remaja ataupun orang kerja dah biasanya ambil tahu tentang insurans dan sebagainya, iaitu risiko dan perlindungan insurans. Tapi kali ini kita akan dedahkan kepada pelajar pula apa dia insurans. Okey. Dan apa yang perlu pelajar tahu adalah berkaitan dengan risiko insurans yang terbahagi pada insurans hayat dan juga insurans am, yang mana dalam insurans am dibahagikan kepada insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri serta insurans perjalanan. Okey, ini adalah cara pengiraan premium insurans. Nak kira premium, okey, itu nilai muka dan seterusnya lah. Dan last sekali dalam tajuk ni kita akan belajar tentang cara menyelesaikan masalah yang dikaitkan dengan perkataan. Pelajar akan jumpa perkataan deductible dan co-insurance. Ini dalam tentang tajuk insurans lah. Seterusnya tajuk keempat adalah percukaian, yang mana percukaian ni memang amat berkait rapat dengan LHDN, iaitu lembaga hasil di dalam negeri. So dalam tajuk ni pelajar akan belajar tentang cukai pendapatan, cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah, cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Okey, jadi pelajar akan tahu, akan didedahkan tentang kesan bagi orang yang mengelakkan bayaran cukai ni. Seterusnya pelajar akan didedahkan juga kaedah pengiraan yang melibatkan pelbagai jenis cukai serta perundangan dan kewangan yang melibatkan cukai. Okey, itu pengetahuan basic tentang tajuk percukaian. Okey, tajuk kelima. Tajuk kelima adalah tentang kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Kalau sebelum ni pelajar belajar tentang, kalau matematik KBSM, tajuk dia adalah tajuk penjelmaan. Jadi untuk KSSM ni kita tukar kepada tajuk transformasi, yang mana pelajar dah belajar tentang
pantulan, putaran, translasi serta pembesaran di tingkatan 2 dan tingkatan 3. Jadi di tingkatan 5 kita akan gabungkan jenis-jenis transformasi tersebut. Okey. Dan pelajar juga akan didedahkan dengan perkataan teselasi. Apa dia maksud teselasi? Okey, kita pergi kepada sedikit huraian di dalam rumusan dalam huraian. Okey, so bentuk kongruen, apa maksud kongruen? Okey, pelajar boleh tengok apa dia maksud kongruen. Dari segi, kalau dari segi segitiga lagu mana, segi-segi empat lagu mana maksud kongruen. Seterusnya dalam tajuk pembesaran, okey, adanya faktor skala, adanya objek, adanya imej serta kaedah kaedah mencari luas imej, yang mana formula akan diberikan di dalam rumus. Di setiap kali awak periksa memang akan dibekalkan rumus tentang faktor skala, tentang luas imej lah. Okey, so kat sini kita tengok ada gabungan transformasi, yang mana jika diberi transformasi AB, maksudnya akan berlaku transformasi B terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh transformasi A. Okey. Seterusnya teselasi. Apa maksud teselasi? Okey, teselasi biasanya ulangan bentuk ataupun poligon yang berulang. Contohnya sari lebah. Sari lebah tu bentuk poligon yang digabungkan. Okey, cantuman bentuk-bentuk poligon yang sama. Itu dipanggil teselasi lah. Okey, itu dalam tajuk transformasi. Seterusnya tajuk ke-6, nisbah dan graf fungsi trigo. Okey, dalam nisbah dan graf fungsi trigo ni belajar telah didedahkan sebenarnya dengan istilah ataupun tentang pengetahuan tentang graf sinus, kosinus, tangent dan nilai-nilai sudut yang mencakupi ketiga-tiga bentuk tersebut lah. Okey, jadi kita tengok rumusan babnya adalah berkaitan dengan ni bentuk-bentuk sudut. Okey, yang melibatkan sin, kos dan tan. Okey, kita ada bulatan unit dan kita ada nilai sin theta, cos theta dan tangent theta, yang mana kita ada sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Okey, so untuk rujukan, sebagai rujukannya di setiap sukuan tu kita telah nyatakan berapakah nilai theta ataupun alpha yang diwujudkan oleh tangent, sinus dan cosinus. Okey, dan seterusnya ini adalah cos, gambaran graf. Okey, bentuk graf yang dibina oleh sudut sinus, cosinus dan tangent lah, di antara 0 darjah sehingga 360 darjah, yang mana bentuk S adalah untuk graf sinus. Okey, bentuk macam lagon ni untuk graf cosinus, dan bentuk infinity ni adalah untuk graf tangent, yang mana kita tengok graf tangent dia banyak kepada positif infinity dan juga negatif infinity. Ini adalah pengetahuan yang perlu pelajar kuasai di dalam tajuk yang ke-6 ini. Okey, seterusnya tajuk yang ke-7. Okey, tajuk yang ke-7 adalah berkaitan dengan sukatan serakan data terkumpul. Sebenarnya tajuk ini dibawa daripada tingkatan 4, iaitu sukatan serakan data tidak terkumpul. Benda ni cikgu dah ajar tahun lepas. Ketika awak berada di tingkatan 4 tahun lepas, dah ada dah tajuk ni. Okey, so seperti biasalah pelajar akan ambil tahu tentang perwakilan data, iaitu kita lukis OGIF, kita lukis histogram, lukis poligon kekerapan, akan adanya plot kotak. Seterusnya pelajar akan jumpa dalam sukatan serakan adalah julat. Okey, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Dan pelajar yang rusing, semua benda ni telah diberikan di dalam perkara rumus di dalam soalan awak akan periksa esok lah. Okey, sama ada periksa tengah tahun ke, periksa percubaan ke, telah dibekalkan. Cuma apa yang pelajar perlu tahu adalah tentang lagu mana cara nak guna rumus. Simbol tu simbol berapa. So tak adalah tengok sahaja rumus. Pelajar tengok dan boleh guna. Okey, seterusnya tajuk paling last adalah tajuk ke-8, itu tajuk pemodelan matematik. Dalam tajuk pemodelan matematik sebenarnya mengajak pelajar berfikir tentang kaedah untuk menyelesaikan masalah di masa hadapan. Contohnya pembinaan terowong smart. Pembinaan terowong smart tu sebenarnya dibincangkan di dalam pemodelan matematik. Lagu mana cara nak elok banjir, kau jam, kau sebagainya. Gapo
nak guna. Terowong smart di antaranya hak jelas sekali. Gapo tujuan dia? Kalau kita tengok kak, dengar ke berita sebut kak kata asal sebut banjir sebut terowong smart, asal sebut banjir sebut terowong smart. So konsep nak aplikasikan smart ni lah dalam kehidupan awak lagu mana? Dari segi bajet, dari segi bajet tu kos lah, kos dari segi kekuatan, bahan yang digunakan sesuai kodok dengan situasi semasa dan sebagainya. So kita akan gunakan konsep smart tu untuk merancang sebarang pemodelan untuk menyelesaikan masalah, gitu kan. Jadi itu sahaja berkaitan dengan tajuk yang akan awak belajar di tingkatan 5. Sebanyak 8 tajuk. Okey, so lepas tu kak boleh buat SPM dah lah awak. Wallahualam.